Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sambung bagi mata pelajaran sirah. Sebelum kita mulakan, sama-sama kita hadiahkan suratul Fatihah ke hadirat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum, para ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, para tabi'in sehingga ke hari akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seterusnya sama-sama kita berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selawat lafaz selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Jadi kita terus masuk ke tajuk unit 3, iaitu orang yang mula-mula beriman. Muka surat 7. Buka buku teks muka surat 7 ataupun e-book. Tajuk orang yang mula-mula beriman. Pada pelajaran yang lepas kita telah mempelajari berkenaan dengan dakwah secara rahsia. Sebelum itu lagi kita belajar dakwah secara peristiwa penurunan wahyu di Gua Hira. Jadi pada hari ini kita belajar orang-orang ataupun orang yang mula-mula beriman. Okay, saya bacakan muka surat 7. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwahnya kepada ahli keluarga dan kaum kerabat terdekat serta sahabat-sahabat baginda dalam kalangan kaum Quraisy. Sahabat-sahabat yang mula-mula beriman ialah, ini adalah sahabat-sahabat Nabi dan termasuk juga ahli keluarga Nabi yang antara yang terawal memeluk Islam. Okey, yang terawal beriman kepada Allah. Pertama ialah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid ni adalah isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ataupun namanya Abu Bakar bin Abi Quhafah. Ini adalah teman rapat Rasulullah SAW, teman yang paling akrab, teman yang paling tinggi kedudukannya di sisi Nabi dan di sisi Allah SWT. Maksudnya dalam kalangan sahabat Nabi, yang paling rapat dengan Nabi dan yang paling mulia dalam kalangan sahabat adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali ni adalah sepupu baginda yang masih kanak-kanak. Dia meluk Islam waktu dia masih kanak-kanak. Maksudnya sepupu Nabi tapi dia usianya lebih rendah ataupun jauh lebih muda daripada Nabi. Kemudian yang seterusnya Ummu Aiman. Ummu Aiman ni adalah pengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni adalah hamba yang dibebaskan oleh Rasulullah SAW dan dijadikan anak angkat. Dia dulu hamba, kemudian Rasulullah bebaskan dia dan Rasulullah telah menjadikan Sayyidina Zaid bin Harithah sebagai anak angkat Nabi Muhammad SAW. Seterusnya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ni adalah kalau kita belajar Khulafa Rashidin, dia adalah khalifah yang ketiga. Kemudian Sayyidina Zubair bin Al-Awwam. Seterusnya Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Ini adalah orang yang sangat kaya dalam kalangan sahabat Nabi. Antara yang terkaya ialah Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Kemudian Sayyidina Talhah bin Ubaidillah. Kemudian Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum ajma'in. Okey, yang 5 bawah tu 1 2 3 4 5 tu anda beritahu keterangan kat sini adalah di antara orang yang diseru dan diajak oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk memeluk Islam. Maksudnya yang mengajak mereka, yang menyeru mereka untuk memeluk Islam adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang 5 bawah tu. Okey. Jadi kita habiskan dulu perenggan ni.
Nabi Muhammad SAW berdakwah secara rahsia selama 3 tahun. Ingat 3 tahun Rasulullah berdakwah secara rahsia ataupun secara sembunyi, yang ni kepada orang terdekat saja, kepada ahli keluarga, kepada kaum kerabat, kepada jiran-jiran yang terdekat, kepada sahabat-sahabat Nabi. Kemudian daripada itu baginda memilih rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, nama tempat Nabi memulakan dakwah, iaitu dakwah secara rahsia, di mana di rumah Al-Arqam bin Abi rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Kalau dalam bahasa Arabnya dia panggil Darul Arqam. Darul tu dalam bahasa Arab, dar dalam bahasa Melayu rumah. Darul Arqam ataupun rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, bagi menjalankan dakwahnya. Dianggarkan seramai 40 orang yang telah beriman pada peringkat ini. Ini ada berapa nama ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ni 10 je, tapi ada lebih lagi. Dalam lebih kurang 30 orang lagi nama yang tak tertulis di sini, yang tak dituliskan di sini. Tapi dia adalah orang-orang yang di antara yang terawal memeluk Islam, yang telah beriman kepada Allah. Antara orang yang terawal beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ulang balik. Pertama ialah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua Sayyidina Abu Bakar bin Abi Quhafah ataupun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidatina Ummu Aiman. Yang Sayyidatina Ummu Aiman ni perempuan ya, Ummu Aiman ni radhiyallahu anha, Sayyidatina Ummu Aiman radhiyallahu anha. Kemudian Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Okay, jadi dekat situ ada dia tanya, ada soalan kat sini. Dia kata kenapa dakwah dimulakan secara rahsia? Untuk memastikan bahawa mudah untuk orang-orang terdekat ni menerima dakwah Nabi. Maksudnya kalau Nabi mula dakwah secara terbuka terus, takut orang-orang Mekah pada waktu itu terkejut dengan apa yang Nabi sampaikan. Jadi Nabi sampaikan kepada orang terdekat dulu, sebab orang terdekat ni lebih mempercayai Nabi, lebih mudah untuk menerima apa yang Nabi sampaikan, kerana mereka lebih tahu Nabi macam mana dan mereka percaya dan mereka tahu bahawa Nabi adalah orang yang sangat-sangat mulia dan sangat-sangat berkata jujur. Kemudian saat dia kata siapakah sasaran dakwah baginda? Sasaran dakwah baginda pada permulaannya adalah orang-orang yang terdekat dengan Nabi, ahli keluarga, kaum kerabat, para sahabat Nabi, orang-orang yang terdekat yang ada di sekeliling Nabi. Kemudian nama sahabat-sahabat Nabi yang mula beriman adalah ini. Ini antara yang dituliskan. Tapi sebenarnya ada lebih lagi pada ni. Yang kat sini dia beritahu seramai lebih kurang 40 orang yang telah beriman pada peringkat awal ini, peringkat dakwah secara rahsia. Kemudian kata penghayatan, hendaklah menyeru, muka 8, hendaklah menyeru kebaikan kepada diri sendiri, keluarga, kemudian kepada orang lain. Kita kena menyeru kebaikan pada diri kita dulu. Kita seru diri kita supaya kita menjadi orang yang sentiasa berbuat baik. Kemudian kita sampaikan kebaikan tu kepada orang sekeliling kita, ahli keluarga kita, dan juga kepada kawan-kawan kita atau siapa saja orang yang ada di sekeliling kita. Kemudian kat Mus'ab 9 ni kita tahu, Mus'ab 9, tahukah anda Sayyidatina Khadijah adalah orang pertama beriman kepada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya orang yang mula-mula memeluk Islam adalah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian kita amalkan sentiasa menjaga rahsia keaiban kawan-kawan. Kalau kita tahu ada orang tu, kita tahu tentang kelemahan seseorang, jangan sebarkan. Kita jangan menyebarkan keburukan orang lain, kerana takut kalau kita menyebarkan keburukan orang lain, nanti akhirnya keburukan diri kita sendiri juga yang akan tersebar. Jadi untuk mengelakkan keaiban kita sendiri tersebar, kita jangan menyebarkan keaiban orang lain, jangan menyebarkan keburukan orang lain, jangan bercerita buruk tentang orang lain. Okey. Jadi itu sahaja yang kita pelajari pada hari ini. Semoga
ilmu yang kamu pelajari pada hari ini menjadi ilmu bermanfaat dan menambahkan lagi rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menambahkan cinta kita kepada para sahabat radhiyallahu anhum dan para ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada hari ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.